perhatikan Tuan Pengurusi Majlis yang berhormat, Tuan Mendiu, Pengurusi Jabatan Kuasa Tetap Kerajaan Tempatan Negeri Selangor, yang berbahagia yang Ketua Pihak Kuasa Tempatan Negeri Selangor, yang dirahmati Ketua-Ketua Jabatan Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang dilahirkan Encik Aidil Kamal bin Khamis, itu pensyarah Deputi Projek Penyelenggaraan dan Lawatan Kitabah Pengurusan Bukit Gunung Pulau Selangor. Terima kasih diucapkan kepada pihak yang berhormat dan tersebut, dan terima kasih juga kepada pihak Tuan Haji Budiman Tuan Selangor atas keprihatinan beliau terhadap kepentingan perjalanan arus kita dan memberi peluang kepada pihak kami menjalankan beberapa projek kritis di Selangor. Sekali kita mulakan dengan satu adalah hadis Nabi berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW bercanda kami tidak memanfaatkan dirinya. Serta dijawab oleh sahabat-sahabat Rasulullah, bukankah kami bersyahwati? Kami menjawab yang diharamkan ialah memakan dagingnya, bukan kulitnya. Di sini sebenarnya melibatkan bagaimana pada awal lagi Rasulullah SAW menitimbakan kepada kita semula. Kita bermula dengan masalah semasa iaitu tapak pusat penuh, kerana tapak pusat yang baru, pencemaran, pematahan kesudupan, dan yang paling penting itu kos pengurusan pendidikan. Sistem pengurusan dan penilaian sistem pendidikan domestik konvensional bersemasa mana bermula dengan sistem perencanaan, penyimpanan, kutipan dan penghantaran terus ke tapak pengurusan. Penyelesaian yang mana yang kita pihak masyarakat teknologi sesuai dengan ciri-ciri sistem pekerjaan tempatan. Teknologi yang mampu milik, teknologi yang diterima masyarakat, teknologi yang fleksibel dan sustainable, teknologi rawatan berdasarkan bio, dan yang terakhir itu lagi cipta prinsip tempatan. Keperluan kepada pemantau. Pembaziran wang dan pencemaran persejarah akan terus berlaku dan masalah kewangan pengurusan sistem pekerjaan akan terus berkembang. Persoalannya dah sampai bilakah kita harus menanggung kenaikan kos ini, bolehkah kita bertahan dengan kenaikan pusat, dan yang terakhir adalah masalah ini tidak memberi kesan kepada pembayar cukai. AMECTEC stand for Affordable Waste Management and Treatment Technology. Teknologi mampu milik pengurusan dan perawatan sistem pekerjaan. Ialah satu inovasi dan untuk pusat pengasingan dan pengurusan tapak pusat adalah dilakukan dalam fasa pertama. Dengan fasa kedua masih lagi dalam bentuk R&D, iaitu ELRP, iaitu True Everything Bin atau sampah, yang mana menggunakan pakai konsep wang dan dapat pulangan, memberi nilai ekonomi kepada sistem pekerjaan tersebut. Yang keempat, iaitu dalam fasa kedua juga, insyaAllah kita akan adakan sistem kutipan dan pengangkutan mencari kesesuaian kenderaan. Objektif yang pertama adalah menjalankan projek perawatan dan pengurusan sistem pekerjaan yang mampu milik secara langsung membantu penjimatan perbelanjaan kerajaan. Yang kedua, mengembangkan inovasi tempatan dalam pengelolaan sistem pekerjaan serta memberi nilai tambah ekonomi dalam bentuk kita semula. Dan yang ketiga ialah membaik pulih ekosistem tapak pengurusan dengan penggunaan teknologi IM. Projek kritis pengurusan dan pengelolaan sistem pekerjaan secara kita semula di Selangor. Inilah yang surat kelulusan dari pihak Majlis adalah tahun 2007. Dan kami telah mengadakan sidang akbar dengan pihak Majlis mengenai projek penjagaan alam kita terus menjaga dan tukar sampah dari kuih. Ciri-ciri pusat pengasingan iaitu teknologi mampu milik diwujudkan dalam zon kutipan, menggunakan sistem hub tersebut, meningkatkan trik kutipan, menjimatkan kos pengangkutan, dan yang terakhir itu penekanan kepada pengasingan barangan kita semula. Projek kritis ini telah dimulakan pada pertengahan bulan Februari 2008 dalam kajian dengan mewujudkan pusat pengasingan sistem pekerjaan. Mereka cipta mesin romet OMEC1 untuk proses pengasingan barangan kita semula. Tujuan ialah untuk mendapatkan data dan juga kaedah alternatif untuk menjimatkan kos
perluasan tapak perluasan. Dan hasil penggunaan mesin tromel tadi membantu meningkatkan peratus kutipan barangan kita semula sehingga 75%. Data adalah pusat pengasingan. Kita catat dalam sistem hub tersebut. Di sini tuan-tuan dapat lihat bagaimana sistem pengasingan tadi diwujudkan dalam zon. Sebagai contoh di sini ada zon 1 dan zon 2, iaitu objektif-objektif dari zon 1 tadi menghantar sisa pembedahan dari kutipan tadi ke pusat pengasingan. Dan selepas dilakukan melalui pengasingan di barangan kita semula, lebihan sisa pembedahan di sini yang kita buat yang terreka pada mereka awal adalah model saiz panjang 10 kaki dan diameter 4 kaki. Mesin tromel ini berfungsi untuk memecahkan beg plastik sampah tadi. Sisa-sisa makanan akan diasingkan melalui sistem saringan. Drip pertama penyelenggaraan sistem kerja dimulakan pada 11 Februari 2008 sehingga bulan Mac. Pihak kami telah menerima 86 drip dan bagi lebihan sisa pekerjaan dibuang ke tapak pusat. Hasil daripada sini 86 trip penerimaan. Jadi less than 10% yang kena buang. Yes. Yang lain sudah recycle. Recycle. Okay. Less than 10%. So now it is extreme. Okay. Sekarang kita balik ke penyelenggaraan dan rawatan tapak perluasan Bukit Beruntung. Dan kami memulakan projek penyelenggaraan dan rawatan di tapak perluasan Bukit Beruntung bermula pada Jun 2009. Dan kami juga menerima sokongan daripada Chemical Engineering Pilot Plant UTM berkenaan dengan rawatan. Isu-isu di tapak perluasan yang kebiasaannya kualiti udara tidak bersih, air dalihan sisa sampah menyebabkan pencemaran air bawah tanah, kos tinggi bagi merawat air sisa sampah, kos yang berterusan terhadap pengurusan dan pemeliharaan tapak perluasan, kekurangan tanah untuk penimbusan sampah, masyarakat adalah mangsa keadaan. Ciri-ciri pengurusan tapak perluasan yang pertama adalah teknologi mampu milik. Penyelenggaraan meratakan sisa pekerja tanpa menggunakan tanah. Penekanan nilai bagi barangan kita semula. Yang terakhir itu rawatan EF bagi rawatan air kurasan ataupun licit water berfungsi sebagai ejen nyah bau dan pengurangan pembiakan lalat. Inilah carta aliran. Aktiviti penyelenggaraan. Di tapak perluasan Bukit Beruntung, pihak kami menerima sisa pekerja dengan jumlah 150 tan satu hari. Penyelenggaraan sisa pekerja tanpa menutup dengan tanah dan penggunaan mesin tromel membawa hasil memanjangkan jangka hayat tapak perluasan dan juga mengelakkan pemerangkapan gas bertanah. Ini gambar-gambarnya. Aktiviti kita semula. Pecahan peratus sisa pekerja domestik isi rumah. Inilah data daripada universiti berkenaan dengan sisa makanan adalah dalam merangkumi 45%, plastik 24%. Pada peringkat awal, aktiviti kutipan barangan kita mula dijalankan oleh orang asal, iaitu penduduk kampung Bukit Manjung. Selepas itu pihak kami pada bulan 4 memasukkan mesin tromel digunakan untuk meningkatkan hasil kutipan barangan itu semula. Kelebihan menggunakan mesin tromel di tapak perluasan iaitu sisa pekerja yang lama dapat diproses untuk mendapatkan kembali barangan kita semula. Ini gambar pada peringkat awal. Orang asal itu scavenger pada peringkat awalnya. Ya, kami mereka mesin tromel Omet 2. Yang ni besar, iaitu panjang 20 kaki, diameternya 5 kaki.
mempunyai spiral, dan spiral tadi dilengkapi dengan pisau, berfungsi sebagai untuk memecahkan beg-beg plastik tadi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, mesin tromel ni kita boleh install terus ke tapak perlukusan dengan hanya kemah saja sebagai bantuan tempat. Tidak memerlukan mana binaan khas untuk jalankan projek. Berapa kos? Ya, kos pada saat sekarang ni dalam 85. Ya, 85. Untuk tuan-tuan, mana kemasukan tromel ni adalah pihak kami sendiri yang kira invest. Tidak melibatkan maknanya kewangan pihak kerajaan. Ini video dia. Jadi sekarang ni, pada peringkat sekarang ni, mana orang asli, pada orang asal yang maknanya sebelum ni dikenali sebagai scavenger, jadi pihak kami menjadikan orang asal tadi bekerja. Semua orang asli ya? Yes. Bisa Inggeris? Ya? Bisa Inggeris? Duit. Sebelum ni dia kutip sendiri dan kita beli, dan kita sekarang ni kita jadikan dia pekerja lah sekarang. Jadi macam kilang. Okay. Dulu maknanya dia orang bekerja nak mendapatkan RM30-40 bergantung pada keadaan cuaca, hujan dan panas, dia orang terpaksa. Sekarang dia orang hanya bekerja di bawah ni lah, kemah saja. Alright. Ini adalah senarai pandangan kita semula. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Tetra Pak sebelum ini tidak diambil oleh mana-mana pihak kita semula, tetapi kami mengambil Tetra Pak itu air kotak. Tetra Pak ini terus dihantar balik kepada pihak syarikat Tetra Pak Malaysia. Air kotak. Itu air kotak dalam ada apa yang dibuat dia boleh recycle? Teknologi untuk recycle Tetra Pak hanya Tetra Pak Malaysia sendiri yang ada. Oh, sendiri. Ya? Kotak sendiri kan? Sebab masalah Tetra Pak ni dia plastik dan ada kertas dan ada aluminium. Jadi Tetra Pak sendiri yang ambil balik. Okey. Alright. Untuk kemudian kita akan ada lagi satu teknologi lampin pakai buang dan tuala wanita kita ada. Tapi yang ni kemudian kita tak akan cerita ini. Lampin tu dia repot kan? Ya? Lampin tu dia repot kan? Lampin sebenarnya dia belakang dia tu isi plastik. Plastik pun dia ambil masa dalam 500 years juga untuk dilute dalam tanah. So that's why maknanya kita lebih menekankan maknanya sistem kita semula. Wah ini. That's why maknanya macam sisa di tapak perlukusan, sampah-sampah yang lama tadi sebenarnya boleh diambil balik. Sama masa tanah sudah ada hayat untuk kita bertanah perlukusan sudah terpanjang. Sebab dia nested dan masuk dalam tanah. Proses. Okey lagi. Alright. Okay, kita akan balik ke rawatan efektif micronisma, yang mana selepas ini pihak CEPP akan menerangkan penggunaan sebenar EM tadi. Yang ini saya akan cerita dari segi sudut rawatan, aktiviti rawatan EM. Kaedah semburan dijalankan dengan kekerapan 3 ataupun 5 kali dalam seminggu. Penggunaan EM membantu mengurangkan pembiakan lalat serta berfungsi sebagai ejen nyah bau. Kelebihan rawatan EM: menukar air larut resap bertukar ke cecair tidak berbahaya, mengurang bau busuk dan kehadiran lalat dengan cepat dan kentara, memperbaiki dan menghidupkan semula kualiti tanah di sekitar tapak. Kita ini daripada orang asal semua. Pada itu pekerjaan bagi orang. EM spray secara skala kecil dan skala besar. Kita terus spray mana di atas tapak perlukusan. Ini kita mengambil air sampel, air contoh daripada kolam. Itu air yang mengalir daripada tapak perlukusan ni untuk mendapatkan indeks kualiti air. Sampel disimpan dalam bekas pestrin berisi ais bagi mengelakkan perubahan bacaan sebelum kita hantar ke makmal. Sampel ini dihantar ke Professional Environmental Services, itu satu badan di bawah UVM, Fakulti Alam Sekitar. Inilah standard PAY Water Quality Index ikut kelas.
tuan lihat di situ sampel air yang kita ambil sebelum rawatan bertarikh pada 27/7/2009 dan WKI dia berada 70.25 iaitu dalam kelas 3. Dan selepas rawatan bertarikh 14/8 peningkatan WKI daripada 70.25 kepada 76.02 yang mana sudah berada dalam kelas 2. Konsisten kan ini? Yes. Dia setiap kali ya? Ya. Okey. Cuma untuk tuan-tuan, kualiti sudah berubah, tetapi memang color dia masih dalam keadaan yang sama, mengambil masa yang lama untuk tukar color. Because sampah ini ada yang ada unsur color tadi. Warna tidak menentukan mana air itu kotor sebenarnya. Yang pentinglah kita dapatkan perimeter air itu standard 6 perimeter daripada WKI standard index. Okey, yang ni kalau mengikut di sini pada sebelum rawatan dan selepas 8 kali rawatan saja. Perubahan daripada 70.26 kepada 76.02. Itu yang pentinglah kelas daripada kelas 3 dan kepada kelas 2. Okay, inilah Profesor Muhammad Kamil, Dr. Muhammad Kamil, pensyarah daripada MPM Fakulti Ahli Sekitar. Jadi kelas 2 dia masukkan balik kepada sungai ke pun tak jadi isu lah. Tak ada isu. Kelas 2 lah. Kelas 2. Okey. Teruskan. Okey, inilah rawatan daripada pensyarah CPPTF CIT Kamar. Ya. Okey, untuk membuktikan bahawa tempat di mana kita dapat bau pada peringkat awal, kita menerima rawatan daripada Kelantan, ahli matematik daerah Kelantan untuk menyaksikan sendiri keadaan tapak perusahaan. Ini kan kram kan juga. Baju kuning tu kan. Justifikasi projek. Pihak Nesmi telah melakukan projek pengadaan rawatan tapak perusahaan dalam tempoh 1 tahun tanpa menerima sebarang aduan. Pihak kontraktor dan penduduk setempat seperti masalah bau dan perkhidmatan. Apa yang penting di sini ialah penjimatan sebanyak 13,000 sebulan atau 146,000 setahun dan kami telah menjimatkan bagi pihak majlis daripada harga asal. Apa? Ya, harga asal 32,800 sebulan dan kami menerima bayar dengan 19,800 sebulan. Menjimatkan bagi pihak majlis 13,000 sebulan. Dan inilah satu kelebihan kepada pihak majlis daerah Muslim. Meeting ini. Perbandingan Ometek dengan teknologi lain. Di sini kita cuba ambil perbandingan dengan sanitary concept. Berdasarkan perbandingan infrastruktur, Ometek melakukan aktiviti pergerakan dan rawatan di tapak perusahaan semasa. Maksudnya tidak memerlukan kawasan baru dan sebagainya. Pihak kami baru menjalankan pergerakan dan rawatan terus di tapak perusahaan sedianya. Tidak memerlukan pendekatan khas untuk pergerakan dan rawatan. Bagi sanitary memerlukan kawasan baru dan luas. Memerlukan bidaan khas untuk penggunaan dan rawatan dan juga memerlukan stesen pemindahan atau transfer station. Berkenaan dengan penyelenggaraan tidak memerlukan kaedah penutupan dengan tanah. Yang kebiasaan sanitary memerlukan kaedah penutupan dengan tanah. Ini sebenarnya kos yang tinggi. Berkenaan dengan rawatan air, dengan konsep Ometek, semula IM dilakukan dengan kekerabat 3 kali seminggu. Bagi sanitary, konsep penggunaan lapisan HDPE iaitu satu lapisan plastik digunakan untuk menghalang air kurasa meresap ke dalam tanah yang mana disalurkan terus ke tangki rawatan. Berdasarkan kos, Ometek dan kos mampu milik oleh semua pihak PBT. Inilah perbandingan X dan Y. Peningkatan jumlah sisa pekerja setiap tahun akan terus meningkat. Itu juga dengan kalau kita tidak ada sesuatu alternatif, kawasan tanah dan kos pengadaan terus akan meningkat. So that's why we offer a Ometek. Sekarang saya akan serahkan mikrofon ini kepada CIT Kamar untuk penerangan dengan EM.
tahun. Dan saya nampak ada improvement tempat tu, tempat landfill lah. Dan landfill ni sebenarnya juga dijalankan di bawah Rotary Club. Terus daripada lawatan ni, yang ni yang pada tahun 2006 lah. Dan sebenarnya pas lawatan. Ini dah bukan sampai betul besar. Ni kalau kita tengok dari segi mata kasar ni, kita tak nampak macam sama dengan landfill kita. Tapi yang beza ni ialah seluar kawasan Merdeka ni tak ada bau, tak ada mana. Kawasan ni peringkat awal ni, sorting ni dibuat macam ni lah, satu line je. Kawasan ni yang maksudnya dia mampu recycle cuma 10% daripada sisa sampah setiap hari. Okay, next. Ini contoh-contoh sisa sampah yang dihasilkan dan setiap sisa sampah yang dihasilkan semua tahu. Okay. Ini yang apa ni bezanya. Kalau yang sisa yang organik ini daripada tumbuhan, makanan dan sebagainya, tetap putih DIY. Masa lepas tu saya jadikan baju dari dan dijual kembali semula di kawasan desa kecil ni lah. Dengan harga 20 kilo dah saya lebih kurang RM8. Okay, ini contoh organik. Sama ni yang diajukan sebelum dari proses penghabisan. Ini contoh tromil yang akan sana plus lebih. Tromil yang ini sebenarnya dicipta semula di sini oleh syarikat Taniaga ni, Nadia Abdul lah. Okay, dan setelah dipatenkan di bawah Zul Design. Zul Design ni orang yang popular dalam usaha saya negara tu dia harap. Okay, itulah yang di packaging ni, very compose ni. Ni semua daripada, ni baru 10% yang dapat recycle setiap hari. Okay, yang mana lebih ni yang tak di apa ni, dapat di recycle tu dia letak landfill dan ground lainnya. Dan kawasan ni satu yang saya kagum, landfill yang tidak menggunakan tanah, soil lah. Biasanya kan letak waste apa ni, dia akan buat layer by layer dengan tanah untuk mengelakkan bau. Yang kat sini kos memang sangat rendah sebab dia tidak menggunakan tanah untuk tutup sampah. Okay, boleh kita kecap balik untuk di recycle. Okay, lagi sebab dia tak tutup dengan tanah. Dan yang menariknya, keliling landfill ni adalah sawah padi. Kalau kita tengok, saya pernah tengok dekat Johor Bahru, kawasan minyak beku dekat Batu Pahat. Kawasan landfill tu 2 ekar je, tapi keliling pokok yang dekat kawasan landfill tu, pokok durian ke, pokok kelapa boleh tahan lagi bakar atas, dia tak berbuah. Tapi pokok durian, pokok besar semua mati because of leaching water ni, without treatment dia very toxic. Dan kalau kat sini, kalau kat Bali ni pula, keliling ni sawah padi dengan air licin tu rasa air licin tu pun memang clear. Kalau tengok kat botol ni, dan tak ada satu pokok padi pun mati. Maksudnya with treatment ni yang proper, air tu sebenarnya akan jadi neutralize dan tidak harmful pada environment. Okay, ini contoh. Ni sebenarnya adalah lawatan JPS. Saya pergi ni masa 2006 ni, lawatan JPS. Kita boleh bergambar. Even YB BBT Johor pun pernah sampai, dia kata boleh buka warung kat tengah landfill ni, tak ada baru tak larat dia. So kalau tak beritahu landfill pun tak tahu sebenarnya ada landfill kat situ. Ini of course pada 2006, tapi setelah mendapat kepercayaan pada kerajaan, dia upgrade tempat ni menjadi seperti planetarium untuk lawatan. Bukan saja landfill, tetapi bukan saja landfill, tapi tempat menjadi awareness program. Maksudnya kanak-kanak, orang luar, jadi tempat education. Maksudnya benda ni macam mana kita menjaga alam sekitar, jadi one stop center for knowledge. Dan juga aktiviti itu berjalan seperti biasa. Ini pasal effective microorganism di sini sebenarnya. Mungkin ada yang tanya, jadi sekarang sikit. Next. Okay, ini sebenarnya ini jadi tiga kumula utama, acidic bacteria, yeast autarki dan juga phototrophic bacteria. Ini 3 kumula utama lah. Saya punya PhD dalam phototrophic bacteria ni. Okay, next.
Okey, acidic bacteria ni fungsi dia mengeluarkan dinding atau mikrob yang berbahaya. Dia base daripada susu. Okey, yeast ni sebenarnya mengeluarkan hormon dan enzim tidak sebagai bahan aktif untuk meningkatkan paduan sel dan akar. Yang popular kat anafis tadi sebenarnya bakteria yang popular ni, phototrophic bacteria, bakteria foto, bakteria ambil gambar. Bakteria yang paling tua dalam bumi ni ialah phototrophic bacteria. Dia yang digest bau yang bahaya amonia ni. Okey, kalau ikut pada dia punya konsep dia, mikrob ni ada 3 kumpulan yang untuk mudah difahami. Satu yang selaki sekali itulah beneficial microorganism yang bermanfaat. Yang kumpulan kedua ni lah neutral microorganism, dia yang paling banyak lah. Yang ketiga lah harmful microorganism. Yang kita sebenarnya bau busuk ataupun pendampaian yang terjadi itu sebenarnya harmful microorganism yang kontrol. Tapi kalau tempat yang tidak bau-bau tu, ataupun contoh macam makanan kita buat tapai tu, yang kita peram kita boleh makan, sebenarnya adalah beneficial microorganism yang kontrol, macam yakut, dekat tinggi sebagainya tu kan. Okay, next. Okay, katakanlah jika satu kesemuanya ni lah harmful microbe ni banyak, so yang neutral ni sebenarnya dia follow. Dia akan ikut, so keadaan akan menjadi bahaya dan menjadikan. Contoh macam sungai lah, landfill sendiri. Sungai ni maksudnya daripada sungai tu bersih, kita buang sampah dia macam sungai tu sendiri pun boleh tukar warna, bau dia pun daripada tak berbau menjadi berbau. Dan juga penyakit, orang kampung minum sungai tu, satu kampung boleh mati bau macam tu. Tapi dengan penambahan defective microorganism ni, so beneficial microbe ni bertambah. Jadi neutral microorganism akan follow beneficial microorganism ni, so kadang-kadang akan menjadi sihat dan berfaedah. Itu yang katakan tadi tu, dia terurai juga macam sisa organik tu, sama ada dalam landfill tu atau sungai. Tetapi penguraian dia positif, dia tidak bau dan juga dia bermanfaat. Sama ada bila dia masukkan dalam air pun dia tidak merosakkan sekitaran. Bau macam tu lah. Maksudnya bakteria ni digest benda-benda yang dekat dalam organik matter ni daripada saya. Okay, saya serah mula pada Tunku. Okay. So, first question first lah. What happened to Ulu Selangor yang kata tak mau dia? Mau nak berhentikan servis tu? Atas sebab apa? Tapi sebenarnya bukan masalah tak mau. Tapi kita dapati sejak belakangan kita ada masalah dengan syarikat kita dari sini menjalankan kerja-kerja sebenar. Jadi ada lebih not happy with the pemerintah. Siapa yang not happy? Ada lima majlis. Mengapa tak happy? Kemudian ada cadangan pula daripada syarikat-syarikat yang lain. Memang saya mengaku bahawa bila kita terminate syarikat ni, kita melantik syarikat yang baru, kos dia memang tinggi dari balik pada kos yang asal tu. That's why bila saya tidak nafikan bila syarikat ni masuk dulu kita telah save seperti pada ini yang dikatakan. Tetapi saya katalah mungkin selepas setahun ataupun mungkin setahun lebih beroperasi dia ada permasalahan dari segi saya katalah mungkin dalam dan sebagainya. Ini ahli majlis yang kata tak puas hati itu, saya nampaknya tak ada asas. Tapi macam mana kita dan mengapa kita bagi ahli majlis campur tangan dalam hal macam itu? Tak saya tahu lah macam mana ahli-ahli majlis boleh maklum perkara ini kan. Dan saya dimaklumkan ahli majlis datang melawat sendiri kan, secara persendirian ke kawasan ini. Mungkin daripada aduan-aduan daripada publik yang approach direct kepada ahli majlis dan walaupun pun besok tetap kita ada satu perbincangan untuk menyelesaikan itu dengan ahli majlis. Kalau saya cadanglah, kalau masih insist katakan ini tak betul, lepas tu lantik orang yang lain dan lagi kos yang lagi tinggi, lagipun bolehkah mereka garanti effectiveness sekurang-kurangnya macam syarikat ni, kita niaga ni? Sebab saya dapat banyak aduan, kita landfill selalunya kotor, busuk dan sebagainya. Tetapi nampaknya ini yang walaupun murah, kita tak bayar banyak, tetapi dia nampak boleh menyelesaikan masalah. Kalau kontraktor macam ini kita terminate, saya susah mau jawab kepada orang lain. Kita selalu menerima aduan, bukan saya rasa lagi bilang yang maupun ada menerima aduan yang landfill yang busuk tu.
Tapi sekarang kita ada landfill yang tak busuk, tetapi kita tak mau. Dan bukan saja itu, dia kosnya jauh lebih rendah, kita tak mau. Susah bagi kita explain kepada orang lain. Saya paling pantang kalau ahli majlis sudah berperangai macam masuk tangan, campur tangan dalam hal macam itu, bukan improve keadaan kita, sudah menjadi keadaan kita lebih teruk. Jadi saya harap Tuan Tun Kimat apabila ada meeting, saya nak tahu siapa yang buat aduan, penduduk ke ataupun aduan macam mana. Sebab syarikat ni kata tak ada benda itu. Lawatan daripada Kelantan ke universiti ke pun tak ada benda macam tu. Kita pula ahli majlis kata ada masalah. Masalah apa ni? So I think as a chief, you please find out mengapa macam ni. Dia bagi satu kontrak yang baru lebih mahal pula. Then what's the point? Lebih mahal pula. Dia balik kepada nilai yang asal. Balik pada nilai yang asal. So I mensyaki ada hanky-panky sini. Saya tak berani cakap banyak. I hope you can do investigation. Bagi kita tahulah. The other reason why I minta kita niaga datang ke sini kerana kita masalah ni yang landfill busuk dan sebagainya memang lama lah. Jadi saya nak tahu mana-mana PBT yang ada masalah macam ni, macam Selayang dan sebagainya, Kajang sebagainya. Bolehkah kita buat satu kajian ataupun kita bagi peluang kepada kita niaga buat projek perintis ataupun pioneer project. Kita cuba eksperimen, bolehkah cara ini boleh membawa kebaikan kepada kita? Boleh tak? Kajang memang lama lah katakan itu Sungai Gembong dan busuk lah semua itu. Sekarang terpaksa kita tutup. Dan itu RDF di situ pun orang kampung selalu kata mereka busuk dan sebagainya. Adakah mereka gunakan cara EM ini yang dapat menyabau? Jadi saya minta bagi peluang lah, YDB bagi peluang bagi mereka pergi buat kajian. Kalau boleh buat pioneer project. Kalau boleh, ini satu cara yang bagus. Sejauh saya tahu, worldwide lah, exco tertentu lah, sudah pergi ke Germany lah, China lah, banyak tempat lah untuk buat lawatan, nak tahu teknologi yang terbaru dan sebagainya. Tetapi China pun pergilah. Ramai yang sudah pergilah, sudah tengok lah. YTP saja tak pergi ya. Okey, jadi kita bermati-matian cari teknologi yang baik, yang katakan canggih dan sebagainya. Akhirnya kita tak berani jalan kerana sumbernya sangat mahal, sangat-sangat mahal. Tetapi sekarang anak tempatan kita ada cara yang nampaknya primitif tetapi nampaknya berkesan. Lagi baik sebelum kita ada teknologi yang betul-betul canggih itu, kita bagi peluang kepada anak tempatan kita pergi cari. Boleh setuju ke ni? Kita bagi chance dia, tengok. Sebab dia minta bukan kawasan yang baru, dia minta kawasan yang sedia ada, yang telah ada sampah. Dia boleh buat kita semula. Jadi saya minta Kajang, Selayang dan selain-lainnya. Saya rasa MPK pun ada banyak illegal. Tapi illegal banyak kan? Sini sana illegal ada kan? Jadi kalau bila kita dapat illegal punya, kita suruh dia pergi buat macam mana? Rusak. Ya, selalu kita tutup. Lepas tu macam mana rehabilitate? Kita biar saja itu licet ke apa ke, memang berpuluh-puluh tahun lah dia tak boleh selesaikan masalah itu. Sebab air itu kalau kelas 3 ya, jadi kelas 4 dia masuk mana-mana air kita matilah. That's why the Sungai Kelang sekarang sudah jadi sangat-sangat kotor. So can we, mana Selayang? Selayang, can you invite them to some of the landfill you have, macam Sungai Kertas dan sebagainya, yang ada yang
bukan semua sekarang dikawal oleh worldwide kan. Ada yang belum worldwide kan. Kita gunakan cara dia, tengok macam mana. Saya minta sebab ini satu-satunya aduan yang kita selalu terima dan kita tetap dapat menangani. So kita bagi peluang lah kita sendiri buat cara ni. Kajang itu Sungai Kembung belum rehab juga. Tapi kita sudah baru saja tutup. Kajang boleh try lah. Pergi buat kajian, tengok kau boleh buat Kajang mana? Ayo, Kajang boleh try. Minta jemput mereka pergi datang sekali lawatan. Tengok ada gacan ke kita semula tempat itu. Kita rehab lah ke tempat itu. Sebab ini sangat-sangat penting lah. Of course saya harap Hulu Selangor kalau meeting betul-betul lah, jangan ada kontraktor yang sudah berkesan dan murah lagi, akhirnya kita pula tak mau dia. Sebab kalau apa yang diklaim sini betul lah, 7 out of 86 lori 86 lori yang masuk, hanya 7 lori saja kita kena campak dalam tanah. That means we achieve more than 90% kita semula no. This is a very big achievement very big achievement. Saya pun terkejut lah bila saya dengar ini. Sebab saya pergi China, dia gunakan mesin yang katakan more than 100 million to build dia punya recycle pun sampai 92% saja. 92% saja. Dia lagi ada 8% kena treatment lah, kena hantar ke luar tempat lah dan sebagainya. Jadi RTF yang sudah gunakan 500 million until today dia less than 10%. I mean dia masih ada more than 10% dia kena campak ke landfill. Walaupun dia sudah gunakan banyak wang, tapi saya nampak cara mereka nampaknya primitif tetapi berkesan. Lagi pun orang asli dapat kerja semua tu. Tapi bukan semua tempat ada orang asli Bukan semua. Kalau pergi Kelang mana mau cari orang asli? Ada. Kita cari orang tempatan lah, bukan orang asal lah. Tapi kita boleh runding lah. Itu sebagai project practice Once you find that it's good and all that, I hope. So I hope lepas tu ada laporan lah balik kepada Stenco lah, sebelum saya bawa ini kepada Exco. Boleh ya? Okey, terima kasih. Kalau tak ada apa mau tanya? Food waste macam mana? Food waste dia food waste, dia kalau dia ada peluang, dia mau jadi baja. Dia mau jadi baja macam Bali. Ya tuan. Food waste ni macam mana you collect? Kalau kita macam kita ada masalah sekarang, restoran yang banyak buang, boleh apa? Letakkan satu sistem bekas ke apa ke yang boleh recycle kat situ on the spot dan dia cross by compost, we all ambil gitu. Boleh? Actually kita tak boleh develop on the spot dekat restoran macam tu tuan. Maksudnya kita lebih food waste yang kita dapat ni daripada hasil sisa sampah rumah. Ya. Kita probably restoran tu masukkan kerana dia terus masuk dalam lokal. Kita kalau dia ada jual satu tempat tu collection daripada sini, food waste, all the food waste dia dah kat situ. Lepas tu you collect, proses. Maksudnya kita buat master center. Dia macam ni. Itu yang tak mampu lagi kan? Belum lagi. Tak ada sebenarnya yang food waste ni dia ada banyak. Kalau saya kira saya dah tengok banyak model. Kalau di hotel banyak, restoran banyak. Food waste ni dia macam ni. Kalau katakan tempat tu berhampiran, ada contohlah ada 10 hotel ke ataupun 10 kafe yang kita senang nak collect, kita boleh jadikan satu center, maksudnya food waste collection center. Maksudnya kita boleh collect food waste tadi tu, kita jadikan dia produk lain. Contohnya makanan ayam ke, makanan apa kan. Itu satu. Tapi macam saya tengok good example kat Thailand. Kalau kita tengok ke depan, ni restoran, sebelah ni nursery. Sebenarnya recycle tu berlaku belakang restoran je dia. So waste tadi tu dijadikan fertilizer, ada liquid atau solid. Lepas tu dia blast dengan tanah jadi soil mixture. Lepas tu dia pusing balik, lepas tu dia jadi nursery. Itu saya rasa tak pernah tengok lagi kat Malaysia ni.
Thailand dia jadi compose. Yes, Dia restoran masing-masing buat lah. Tapi Tapi bukan semua mampu buat kan? kan dia bila macam tu, which restoran ataupun that area dia ada extension, dia boleh maksudnya dia boleh update lah. Tapi macam hotel tadi tu takkan nak extend. Kita tak ada lah. Itu kena collect jadi e-center. Jadi model tu still recycle, but model tu different konsep lah, macam tu lah. Jadi kalau macam pengunjung datang kat restoran tu makan, lepas tu tengok ada bunga sebagainya, ambil. So waste jadi kat belakang tu, lelaki ni pun jadi still made product. So gain money lagi kat situ. Dah optimize that area lah. Jadi saya nampak Nampaknya there's an issue that cannot handle yet lah. Jadi kita cari. Kau sebutkan kawasan nak sana dekat mana ya? Dari Kita lebih kurang 80,000 machine dijaya oleh Danida. Dan yang betul ni yang kita berikan banyak dalam masa 24 jam. How do we do it? So dia komposkan masukkan mesin campur dan tidak EM. Dan Siapa yang pergi kompos tu? tidak. Ada syarikat Danida. Danish. Danish. One company dia buat. Dia buat lah. Dekat semua dia. Dia pergi collect. Siapa So ni? kita buat. Oh, So dia dia buat. provide mission saja. Oh. So dulu dia supervise, pandaskan dia serah pada kita. Siapa yang pergi ikuti itu frequency kepada kita? Ha? Our staff. Your staff. Go round and then collect the Kita akan frequency. selesaikan besok. Kita akan selesaikan dan Patut dia bayar lah, patut dia bayar. Siapa nak bentuk bayar berapa RM1. I think we think of the mechanism lah. Ini food waste memang banyak di hotel area, restaurant area, coffee memang shop. baru berapa kawasan perniagaan restoran yang banyak lah. Memang dia makan sama-sama, dikumpulkan dan Okay. Itulah kalau that company can set up this type of apa ni, make money tu. Can make money actually. Arahkan semua restoran dekat Petaling Dia boleh jadi baca macam Bali itu. Memang boleh. Maknanya saya fikir kalau kita wujudkan satu sorting center lah dalam satu zone tadi. Sorting center, you proses sekali lah. Yes lah. Maksudnya actually sorting center tadi sebenarnya kita ada proses for food waste. Sorting center, but this one is totally food Food waste. Food waste. Boleh. The sorting center you sudah tahu macam mana buat. Kita tak boleh ajar you sudah tahu. Yang ini food waste you kena cari satu cara yang kita boleh tolong semua. Gila. Saya rasa kajian pun banyak food waste. Cuma tak tambahan Maimi. Maksudnya untuk katakan contoh daerah-daerah yang tidak ada landfill. Ya. Maknanya kami lebih suka maksudnya offer kepada sorting center tadi. Yalah. Sebagai maksudnya menjimatkan kos penghantaran ke tapak perusahaan keseluruhan. You perlukan berapa ekar satu tempat? You punya secara sekarang. Maknanya kalau sorting center dalam yang kita buat di bersama tadi, suku ekar saja sebab itu untuk dalam 2 kontraktor. Suku ekar. Is it only one quarter ekar dia sudah buat? Cara dia memang very particular. Sumberkan rambutan satu hari. Ya. Dia kalau bergantung yang kita ambil kiraan lebih kepada 2 kontraktor sahaja untuk satu sorting, 2 ataupun 3 sorting center. Satu sorting center tadi kita limit kepada 2 kepada 3 kontraktor. Yalah, berapa tan rubbish you boleh handle macam dulu Selangor. Sekarang you handle berapa tan? Ya. Macam dulu Selangor Macam berapa tan you handle? di tapak kelompok 150 tan. 150 tan itu keseluruhan sehari. Wah, that's quite a lot. Tetapi kalau di sorting center mungkin kita kecilkan jumlah tadi. Bergantung kepada saiz. Sebab tu we put a flexible concept. It depend how. Kita tak fixkan maknanya keadaan tu. Tak apalah, I think you really need to sit down with the respective committee and buat lawatan betul-betul, and then you keep putting your proposal. Kalau kita rasa elok, you start lah dengan itu perintis projek perintis di yang lain. Okey lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Thank you.